Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ni Waalaikumsalam. kita sambung sambungan daripada semalam. Okey, cikgu ada sekejap cikgu dah copy paste satu amali. Amali yang tindakan asid dengan akali tu. Okey, cikgu copy, cikgu tak dalam grup Nanti korang tengok tau dia punya link YouTube tu. Eksperimen nak menguji betul ke asid ni akan menyebabkan akan menyebabkan getah bergumpal dan akali ni menyebabkan getah kekal cair. Okey, nanti korang tengoklah. Cikgu dah letak dalam grup Telegram kita. Okey, jadi hari ni nak sambung tentang pemvulkanan getah. Fitri kau nak breakfast ke? Okey, pemvulkanan getah. Okey, jadi sifat getah ni secara sifat getah semula jadi sifat semula jadi getah. Okey, dia sebenarnya adalah lembut dan tidak tahan haba. Maksudnya getah yang original, yang semula jadi ni, yang tanpa campuran apa-apa ni, dia ni lembut, mudah regang, maksudnya dia tak keras lah. Dan dia tak tahan haba. Maksudnya kalau dia nak cair, senang je. Kita bagi haba, maksudnya kita bagi haba sikit je, dia dah terus cair. Dan terus dah tak boleh nak mengekalkan lagi sifat dia yang original tu. Padam. Salah. Okey. Jadi dua sifat ni menyebabkan dia tak sesuai lah untuk buat produk ataupun bahan-bahan yang memerlukan ketahanan haba dan bentuk yang tetap. Okey. Jadi macam contoh kat Malaysia, kita ni sentiasa panas. Jadi kalau tayar ni dibuat daripada getah asli 100%, tayar tu akan jadi lembik dan cair bila terkena permukaan jalan raya yang panas. Memang betul lah, kita ni Malaysia ni memanglah dia cuaca kita ni memang panas. Jadi dalam keadaan cuaca yang panas ni tak sesuai bagi kita untuk gunakan tayar kenderaan yang dibuat daripada getah 100%. Getah asli lah maksudnya. Okay. Jadi bila dibuat inovasi jadi dapatlah satu cara. Ada satu proses yang dipanggil sebagai proses pemvulkanan. Okey. Pemvulkanan ni adalah satu proses untuk meningkatkan kualiti getah asli. Untuk memiliki getah asli punya sifat lah. Jadi ada dalam buku teks awak ni ada satu tokoh sains nama dia Charles Goodyear. Ingat tak ada satu kedai tayar brand Goodyear kan? Dia ni lah yang telah menemui kaedah pemvulkanan ni, iaitu pada tahun 1839. Pada tahun 1839 ni dia ni panaskan satu campuran getah asli dengan 1% hingga 3% sulfur. Okay, mengikut disil, maksudnya semakin banyak getah yang digunakan, semakin banyaklah kandungan sulfur yang ditambah. Okay, jadi bila ditambahkan sulfur ni ke dalam getah asli tu dan dipanaskan, jadi dia dapat satu campuran getah yang lebih kuat. Satu getah yang lebih kuat, satu getah yang lebih keras. Satu getah yang tahan haba. Okay, jadi proses ini adalah dinamakan sebagai proses pemvulkanan. Okay, jadi proses pemvulkanan ni tujuan utama dia adalah untuk membaiki sifat getah dan menjadikannya lebih kuat. Jadi kan bila dia kuat dan bila sifat getah seperti lebih tahan haba, lebih tidak mudah lebur, tidak mudah cair, maka dia bolehlah diperkembangkan, dimasukkan ke dalam industri. Maksudnya boleh hasilkan produk. Okey, jadi pemvulkanan ni adalah satu proses pemanasan getah bersama sulfur. Okey, ini adalah rantai polimer getah asli yang original. Kemudian tambah sulfur dan panaskan.
mesti dipanaskan. Tapi tidaklah panas sampai yang terlalu kuat, cikgu rasa, sebab nanti dia akan merosakkan jugalah. Okay, jadi sulfur ni ditambahkan dalam campuran, ditambahkan ke dalam getah asli dan dipanaskan, dan akhirnya sulfur ni akan terbentuk. Dia akan membentuk rangkaian silang sulfur antara polimer-polimer getah asli tu. Ini yang menyebabkan apa, molekul-molekul polimer ni akhirnya dia akan bergabung dengan sulfur, dan getah yang sekarang ni yang telah dicampur dengan sulfur ni kita panggil sebagai getah tervalkan. Okay, dipanggil sebagai getah tervalkan. Okay, tervulkan pun boleh juga, mana-mana korang senang sebut lah. Okay, yang penting ejaan dia mesti betul lah. Tervulkan. Jadi macam mana nak dapatkan getah tervulkan? Daripada proses pemvulkanan. Apa itu proses pemvulkanan? Proses di mana untuk mencampurkan sulfur ke dalam rantai polimer getah asli dan dipanaskan. Mesti ada dipanaskan. Okey? Okey. Kemudian, suatu molekul bagi getah tervulkan ni dilihat sebab mempunyai ikatan lah. Inilah SS ni, S ni sulfur lah. Okey, jadi ini menyebabkan okey, kemudian oleh sebab itu apabila daya dikenakan, rantai polimer getah tervulkan ni sukar untuk menggelongsor. Okey, sekarang bayangkan ini susunan asal. Yang ni susunan ni, kalau saya katakan saya kenakan daya kat rantai yang atas ni, rantai yang bawah ni akan menggelongsor lah. Kan? Menggelongsor. Tapi bila saya lalukan pemvulkanan ni, pemvulkanan ni dia dah jadi getah tervulkan ni, dah ada rantai silang sulfur. Jadi rantai silang sulfur ni dia mengikat lah. Dia mengikat polimer-polimer tu, polimer tu menjadi terikat. Dan bila kita kenakan daya pada dia, tidaklah menggelongsor. Okey. Dan apabila haba dikenakan, serotor pun susahlah nak diputuskan sebab adanya rantai SS yang mengikat ni. Okey, maka getah tervulkan adalah lebih keras dan mempunyai ketahanan haba yang tinggi. Itulah. Nampak macam mudah kan? Cuma tambahkan sulfur sikit dah terubah. Dah menjadi getah yang lebih keras, lebih tahan haba lah. Maka kita pun dapat buat satu peta iting, okey, iaitu peta buih ni. Dapatlah tengok ciri-ciri getah tervulkan ni ataupun tervulkan ni. Okey, yang pertama keras dan lebih kenyal. Okey, kemudian dia menjadi penebar elektrik yang baik. Okey, tidak mudah teroksida di udara. Okey, tidak bertindak balas dengan asid alkali sebab dia dah terikat tadi. Okey, dan tidak telap terhadap cecair dan udara. Tidak telap terhadap cecair dan udara. Maksudnya cecair atau udara tak boleh masuk, tak boleh tembus lah, tak boleh tembus. Menjadikan dia ni adalah sebagai penebat. Okay, last sekali tahan terhadap haba. Maksudnya setakat haba yang sikit-sikit setakat setakat haba daripada geseran lah. Okay. Geseran menghasilkan haba. Contoh paling mudah, awak gosok tangan awak, okay, satu permukaan dengan satu permukaan menghasilkan daya geseran. Daya geseran ni menyebabkan kita menghasilkan haba. Okey. Sama juga yang berlaku bila tayar bergerak di atas jalan raya. Permukaan tayar bergerak menyentuh permukaan jalan raya, okey, dan dalam keadaan bergerak menyebabkan ya Allah, budak-budak ni. Menyebabkan menghasilkan haba. Jadi tayar tu mestilah tayar yang dapat menahan haba lah, haba yang terbentuk ataupun haba yang terhasil daripada geseran tadi. Okay, jadi
Getah tu vulkan ni dia memenuhi semua sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang diperlukan oleh industri. Jadi teruslah ada getah tu vulkan. Okey, jadi contoh, apakah contoh-contoh barangan yang dihasilkan daripada getah tu vulkan? Okey, pertama adalah tayar, sarung tangan. Ni siapa yang suka tengok cerita Korea, tahulah kan, dia orang kan basuh pinggan kan pakai sarung tangan kan, warna pink lah, kuning lah. Kalau cuci tandas pun pakai sarung tangan kan, sarung getah kan. Yang belas sekali atas apa? Kasut. Okay. Maafun. Okey, getah ni. Okey, tapak kasut Tapak kasut, kalau awak tengok kasut-kasut yang mahal kan, kasut mahal sampai harga 10,000 lah. 700, 800 lah kasut-kasut, terutamanya kasut-kasut atlet lah. Kasut-kasut atlet ni, awak tengok tapak dia sangat lembut. Okey, maksudnya dia ni banyak gunakan getah asli tapi bukan, dia ni getah tervulkan tapi mungkin kualiti tinggi lah. Maksudnya banyak lagi kandungan asli daripada sulfur. Jadi dia menghasilkan getah tervulkan yang lebih lembut. Jadi lebih mahal. So sesuai lah dengan tapak kaki pelari ataupun sesuai dengan atlet. Kita ada 3 contoh yang glamour lah. Okey, teknologi. Apakah teknologi terkini berasaskan getah? Jadi getah ni kita selalu tahu untuk produk saja. Untuk hasilkan. Hey. Itulah. Okey, kita cuma tahu dia buat tengok, bagi dia main tengok. Angah, pergi pukul. Okey, selalunya kita tahu dia buat kasut, benda-benda yang berasaskan getah ataupun casing pula. Penebat. Okay, sebenarnya ada juga teknologi yang berasaskan getah ni, dan kalau di Malaysia ni dia dijalankan oleh Lembaga Getah Malaysia lah. Okey. Tapi getah ni harga dia tak konsisten kalau korang perasan, sebab dia bersaing dengan getah sintetik, dia bersaing dengan getah buatan lah. Okay, tapi ini ada tiga teknologi yang berasaskan getah. Yang pertama adalah asfalt terbasuai getah bekuan ataupun CMA sebagai konkrit asfalt untuk menurak jalan raya supaya tahan lebih lama, tahan haba, menggunakan bunyi bising dan keretakan jalan raya. Okey, asfalt terbasuai getah bekuan ni ditabur lah. Diturak atas jalan raya yang bawah ada batu semua tu, diturak supaya jalan ni boleh menyerap bunyi. Getah ni kalau korang perasan, contoh siapa pakai earphone kan, siapa pakai earphone yang macam earphone yang bulat kan, hujung dia tu kan macam getah. Kan getah kalau dia kedap dia masuk dalam telinga, dia kedap, tak ada lagi bunyi dari luar akan dengar. Dan pada masa sama, dia ni menyebabkan bunyi tu diserap. Yalah, kita dengar kat diri kita je lah. Okay, jadi asfalt CMA ni guna supaya tak dengar kuat sangat bunyi kenderaan. Tapi bunyi daripada exhaust, bunyi daripada horn masih ada lah. Okay, cuma bunyi antara berdecitnya dia tu di atas jalan raya tu berkurang. Kemudian bila guna getah, keretakan jalan raya berkurang. Sebab getah ni dia menyerap dan dia memantul macam dia bukan keras. Jadi bila dia tak keras, dia boleh dia susah nak retak. Okay, kemudian supaya jalan raya, bila dia susah retak, maka jalan raya tu jadi tahan lebih lama. Okay. Cumanya CMA ni mahal lah. Okay. Kemudian getah color. Okay, getah color adalah satu cat lukisan yang dihasilkan daripada latex untuk penggunaan seni visual. Ini ada dicampurkan dalam warna
Kemudian satu lagi ialah pad landasan yang dibuat daripada getah, diletakkan di antara landasan dengan enjin untuk mengurangkan getaran dan bunyi. Berbalik kepada sifat getah ni yang boleh menyerap. Dia sebagai absorber. Dia boleh menyerap jadi dia boleh mengurangkan bunyi daripada masa yang sama dia mengurangkan getaran. Sebab dia menyerap getaran tu. Getah. Awak jangan bandingkan plastik ya. Jangan compare dengan plastik. Plastik ni dia ada satu sifat yang memantul. Tapi untuk getah dia ada sifat menyerap. Okey. Jadi perlu dengan potensi lain penggunaan getah pada masa akan datang. Tak tahulah apa lagi yang akan jadi ya, apa lagi yang lebih canggih masa akan datang nanti, yang akan datang pada usia awak lah. Okey, getah ni dia luas. Asalkan ada inovasi, asalkan ada teknologi yang menyokong dia dan tidak mengubah fungsi asal dia ni, maka dia boleh dimajukan. Jadi itu adalah getah asli dan getah terbuka. Okey. Jadi kita dah habis bab 9. Ya, okay, kita dah bab 9. Jadi sebenarnya kita dah belajar tentang alloy. Okey, alloy itu campuran logam dengan logam lain ataupun campuran antara logam dengan bahan bukan logam. Okey, kemudian ada eksperimen bandingkan tidak alloy. Ini kita tak boleh buat. Cuma kita boleh andaikan sajalah. Kita boleh andaikan. Ataupun kalau nak buat kat rumah sendiri pun boleh. Korang cari 2 jenis paku yang berbeza. Satu paku besi, satu paku stainless steel. Rendam dalam air. Jadi korang tengok siapa lagi cepat berkarat. Okay. Jadi ciri alloy ni jauh lebih stabil, jauh lebih keras, jauh lebih berkualiti lah. Okay, berbanding dengan logam yang asal. Okay, kemudian mewajarkan kegunaan alloy. Okay, ada aplikasi alloy dari kehidupan shilling, buat bahan hiasan, semua. Kemudian kaca dan serami. Kaca dan serami, okey, ada komponen kaca dan serami, apa perbezaan dia. Kemudian apa aplikasi dia. Kemudian kesesuaian dia macam mana. Kenapa tu? Darah tu. Kemudian polimer. Mungkin ada polimer semula jadi dan ada polimer sintetik. Kemudian dah belajar proses penambahan, pempolimeran dan pempolimeran penambahan. Kemudian dah tengok ciri dan proses pembuatan getah dan idea tentang teknologi terkini berdasarkan getah. Ada satu lagi tentang getah ni, tu tadi apa? Cair atau pegumpalan getah tadi. Tindakan asid dengan alkali tadi. Okey, jadi habis bab 9. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Ya Allah, bising korang. Okay, stop presenting. Okay, ada soalan tanya? Buka video cikgu screenshot. Sekejap, cikgu stop recording dulu. Ya Allah, bisingnya nak aku.